Fine ceramics are harder than metal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan dengan bidang pembelajaran 9.2 kaca dan seramik. Okey, sebelum kita mulakan topik ni, cikgu nak kamu tengok secara terperinci setiap apa yang telah diperkatakan dalam video ni. Okey, sebelum tu suara cikgu jelas tak? Okey. Slide nampak dengan jelas? Okey. Okey, jadi cikgu mulakan dengan video dulu. Fine ceramics are harder than metals. Here we try to drill a hole in a fine ceramic material and in stainless steel. You can see that a hole was drilled in the stainless steel, but it is not possible to drill a hole in the fine ceramic. In fact, the drill bit is worn down and adhered onto the surface of the fine ceramic material. Because fine ceramics are extremely hard, they are ideal materials for cutting tools used in the machining of metals. They are also used in various other applications, including bearing components, wristwatch bands, decorative materials, and kitchenware. Okey, daripada video tadi kita boleh tengok tadi ada dua keadaan, dua jenis bahan. Okey, satu ialah seramik. Okey, dan satu lagi kalau tak silap cikgu tadi ialah logam. Okey, cikgu nak kamu komen sikit tentang video ni. Tolong komen sikit je, tak payah ayat-ayat terlampau panjang, komen sikit je apa yang kamu faham. Okey, video pertama ni apa yang kamu faham? Boleh tak komen sikit? Jangan senyap. Cikgu nak ada respon. Pentaksiran ni mesti berlaku bila-bila kan. Okey, jadi saya nak kamu respon video tu. Okey, untuk ni cikgu gunakan EMK, Elemen Orientasi Kurikulum. Jadi cikgu gunakan video berbahasa Inggeris video berbahasa Inggeris. Okey, jadi saya nak kamu apply lah. Jadi dengan apa yang kamu belajar dalam bahasa Inggeris, at least kamu dengar dan kamu faham. Okey, apa yang kamu dapat dalam bahasa Inggeris dan kamu boleh tengok dalam video ni dan kamu boleh apply. Okey. Okey, apa yang kamu nampak, apa yang kamu faham tentang video ni? Kita buat pemerhatian je. Kamu buat pemerhatian je. Dia ada tunjuk tadi, seramik dengan juga logam kan. Okay, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu faham? Okay, boleh type dekat chat. Cikgu nak kamu type kat chat. Cikgu nak tengok gambaran awal dulu, apa yang kamu faham. Okey. Jangan senyap. Sikit je. Okey, apa yang kamu faham daripada video tu? Saya tak berapa faham video tu cikgu. Okey, tak apa. Okey, dia gerudi. Okey, ada tu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, cuba tengok.
Okey, cikgu kejap cikgu gerakkan ni dulu. Okey, tajuk dia Fine ceramics kekerasan. are harder than metals. Keras Here we try to drill a hole in a fine ceramic material and in stainless steel. You can see that a hole was drilled in the Okey, stainless stainless steel steel, tu but it is ialah not kita punya possible to alloy. drill a hole in the Kita fine belajar ceramic. pada pembelajaran yang In fact, the drill bit is worn down and adhered onto the surface of the fine ceramic material. Because fine ceramics are extremely hard, they are ideal materials for cutting tools used in the machining of metals. They are also used in various other applications, including bearing components, wristwatch bands, decorative materials, and kitchenware. Okey. Okey, apa yang kamu nampak tu? Kita belajar itu alloy ni adalah satu bahan yang sangat keras kan? Okey. Seramik susah nak tembus. Okey, nampak? Kalau kita tengok kat sini sebenarnya dia menceritakan ciri-ciri fizikal antara alloy. Tadi dia stainless steel tu sebenarnya alloy. Okey, ciri-ciri fizikal yang ada pada seramik. Okey, dan juga alloy. Okey, jadi itu kita boleh buktikan lah. Okey, dulu kita kata alloy itu sangat keras. Okey, tapi adakah dia sekeras seramik? Okey, itu antara contoh. Okey. Okey, bagus. Okey, kamu dah nampak sebenarnya kita tengok tadi itu semuanya adalah ciri fizikal. Okey, bila ada ciri fizikal, okey, yang berbeza, okey, kat situlah ada terciptanya komponen-komponen atau produk-produk yang tertentu. Okey. Okey, hari ni kita nak tengok seramik tu adalah salah satu dia ialah kaca Okey, apakah kaca? Okey, maksud kaca ialah suatu bahan molekul, komponen utama kaca ialah silika. Okey, silika ni biasanya kita jumpa di pasir lah. Okey, siapa pernah pergi pasir pantai? Siapa pernah pergi pasir pantai? Siapa pernah pergi pantai? Okey, boleh respon kat cikgu tak? Berapa orang dalam seumur hidup dia tak pernah pergi pantai? Yang paling kurang yang paling jauh sekali lah Port Dickson. Pernah pegang pasir tak? Okey, kalau tak pernah pegang pasir pantai, pernah tak pegang pasir sungai? Okey, apa yang kamu nampak pada pasir tu kalau dalam keadaan kering? Boleh respon kat cikgu tak? Cuba ingat balik apa yang kamu alami tu dulu. Okey, kasar. Selain daripada tu, okey, kalau dalam keadaan cahaya yang terik, apa yang selalu kita akan nampak dekat pasir tu? Apa yang kita akan nampak dengan mata kita? Okey, perasan tak ada benda-benda yang berkilat dekat pasir tu? Okey, jadi kat situ itu adalah silika. Okey, itu adalah silika. Okey, kemudian ada juga silikon dioksida. Okey, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam kaca. Okey. Okey, kemudian kalau kita tengok, pelbagai jenis kaca menghasilkan pelbagai jenis objek bergantung pada ciri-cirinya. Okey, ini adalah sifat utama seramik Okey, yang kita cerita sekarang ni ialah kaca lah. Okey, jadi pelbagai ciri umum bagi kaca. Okey, yang pertama ia adalah lut sinar. Okey, apa maksud lut sinar? Apa maksud lut sinar? Okey, kalau cikgu pakai cermin mata, apa yang kamu boleh nampak dekat cermin mata cikgu? Kalau katakan cikgu pakai cermin mata, okey, apa yang kamu boleh nampak melalui kaca cermin mata tu? Boleh respon kat cikgu? Apa yang kamu akan nampak? Okey, kamu akan nampak mata cikgu lah kan? Okey, transparent. Betul, lut sinar. Transparent ialah nama lain bagi lut sinar. Tapi itu adalah dalam bahasa Inggeris. Okey? Okey, jadi apa yang kamu nampak? Maknanya cahaya tu boleh menembusi. Okey, jadi bila cahaya tu boleh menembusi,
Okey, maknanya kalau cahaya tu tak boleh menembusi, dia akan menghasilkan apa? Bayang-bayang. Maknanya objek tu legap. Okey, maknanya cahaya tu semuanya telah diserap masuk. Tapi kalau luksina ni makna cahaya boleh melalui dia. Okey, tanpa ada halangan. Okey, cuma dia akan berlaku sedikit biasan-biasan yang tertentu. Okey, itu antara contoh. Okey, kemudian dia keras, okey, tetapi rapuh. Okey, kaca kan kalau kita pegang, dia sangat keras. Okey, tapi bila dia terhentak sedikit jatuh, okey, dia rapuh dan mudah pecah. Okey, kemudian tahan mampatan tetapi lemah terhadap regangan penebat haba. Okey, kemudian kita tengok, okey, kaca ni ialah konduktor elektrik yang lemah, okey, lengai secara kimia, tidak mengakis dan tidak telap kepada air. Okey, ini adalah ciri umum bagi kaca. Okey, kita tengok yang pertama ialah kaca silika terlakur. Okey, fused silica glass. Okey. Jadi kalau kita tengok fused silica glass ni, okey, ciri-ciri utama dia ialah luksina pada cahaya. Okey, ultra ungu. Okey, ultra ungu ni baik tak pada tubuh badan manusia? Baik atau tidak? Kat mana kita boleh jumpa ultra ungu ni? Atau kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia ultraviolet. Kat mana kita boleh dapat ni secara percuma kita punya ultra ungu ni? Okey, betul. Salah satu komponen yang ada di dalam cahaya matahari. Okey, UV Okey, dan inframerah. Okey, kemudian takat lebur dia adalah tinggi. Okey, tahap terhadap haba dan haba kimia. Okey, jadi mana dia bukan tahap tahan terhadap haba dan bahan kimia. Okey, itu adalah sifat kaca. Itu sebabnya kalau kita tengok di dalam makmal, peralatan dan radas banyak menggunakan kaca. Okey, kemudian tidak mudah retak jika berlaku perubahan suhu. Okey, antara kegunaan kaca silika terlakur atau dalam bahasa Inggeris kita panggil fused silica glass. Okey, kegunaan dia ialah radas kaca makmal, kanta, cermin, okey, alatan optik, okey, dan gentian optik. Okey, itu adalah kaca silika terlakur. Okey, kita tengok yang kedua, kaca soda kapur. Okey, glass of soda lime. Okey, lime ni bukan limau Okey, lime juga boleh digunakan sebagai batu kapur. Sebenarnya lime ni nama dia adalah batu kapur. Okey. Okey, kemudian kita tengok kat sini ciri-ciri utama dia ialah luksina pada cahaya, tahan bahan kimia, takat lebur dia rendah, okey, tidak tahan terhadap haba, okey, mudah retak jika berlaku perubahan suhu, okey, dan kemudian mudah pecah. Okey, kegunaan dia kalau kita tengok kat sini, okey, bekas kaca botol, okey, kaca tingkap, okey, cermin mentol, okey, dan pinggan mangkuk. Okey, kalau kita tengok kalau cermin mentol mudah pecah atau tidak? Mudah pecah atau tidak? Cermin mentol. Okey, senang pecah ke susah nak pecah? Okey, dia mudah pecah. Okey, jadi bahan dia ialah kebanyakan dia adalah diperbuat daripada kaca soda kapur. Okey. Sekejap cikgu punya mouse ni ada masalah sikit. Okey, kemudian yang ketiga kita tengok ialah kaca borosilikat. Okey, borosilicate glass. Okey, ciri-ciri yang kita tengok kat sini, okey, kebanyakan semua samalah kalau kaca ni. Luksina pada cahaya dan ultra ungu. Okey, kemudian yang kedua sangat tahan haba dan bahan kimia. Okey, takat lebur tinggi. Okey, tidak mudah retak. Okey, jika berlaku perubahan suhu, okey, dan tidak mudah pecah. Okey, kalau kita tengok kegunaan dia, radas kaca makmal, alatan memasak, saluran paip kaca dan lampu kereta. Okey,
Okey, ini adalah yang ketiga, jenis yang ketiga. Okey, jenis yang keempat ialah kaca plumbum. Okey, kalau kita tengok kat bahagian belakang tu dia ada nama dia plumbum. Okey, jadi maknanya dia ada campuran sedikit dengan logam. Okey, itu kalau kita tengok dia bentuk kaca tapi berwarna. Jadi warna tu dihasilkan oleh logam. Okey, campuran logam yang ada di dalam kaca. Okey, jadi ciri-ciri utama kalau kita tengok kat sini, luksina pada cahaya, takat lebur tinggi, indeks biasan tinggi, okey, sudut biasan besar, pantulan dalam penuh menjadikan kaca kelihatan bersinar, okey, ketumpatan tinggi dan juga lembut. Okey, jadi kegunaan kalau kita tengok kaca plumbum ni, kebanyakan dia ialah kanta, okey, prisma kaca kristal, lampu, barang perhiasan dan juga pinggan mangkuk. Okey, itu adalah contoh-contoh kaca yang keempat. Okey, kemudian kita tengok pula yang kelima, kaca berwarna atau we call it as coloured glass. Okey, ciri-ciri ni sama tengok. Kalau kaca is always dia punya ciri utama dia luksina. Okey, luksina pada cahaya, mudah dibentuk, warna ditentukan oleh unsur logam. Okey, peralihan. Okey, sama. Okey, dengan yang sebelum tadi, okey, tidak tahan haba, mudah retak jika berlaku perubahan suhu, okey, mudah pecah. Okey, kalau kita tengok, okey, walaupun dia mempunyai lebih kurang sebenarnya taklah kata sama, tapi asas dia kalau kita tengok luksina, tapi kegunaan bahan-bahan juga adalah berbeza sebabkan ciri-ciri yang ada yang lain tu juga berbeza antara kaca dengan kaca. Okey, jadi kalau kita tengok kaca berwarna ni, okey, dia digunakan untuk bekas kaca botol, lampu, barang perhiasan, okey, pinggan mangkuk, kaca kristal dan salur paip. Okey, itu adalah kegunaan kaca berwarna. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok contact lens, okey, contact lens pun okey ada macam-macam jenis. Okey, itu semuanya menggunakan kaca berwarna. Okey, jadi yang seterusnya kita tengok apakah seramik. Okey, seramik. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, seramik ialah bahan yang diperbuat daripada tanah liat, okey, melalui proses pemanasan dalam relau pada suhu yang tinggi. Jadi mana ada satu bekas, relau ni bekas, okey. Jadi kita panaskan pada suhu yang sangat tinggi. Okey. Okey, pernah tengok orang buat labu sayung tak? Pernah tengok tak? Tahu tak labu sayung tu apa? Labu sayung tu apa? Kita orang Melayu patut tahu labu sayung tu apa. Okey, apa labu sayung tu sebenarnya? Berasal daripada negeri mana tu? Labu sayung. Okey, betul. Tempat simpan air. Kalau kita simpan air, lepas tu kita minum, kita rasa air tu apa kita akan rasa? Okey, bagus. Sejuk. Okey, sejuk. Okey, jadi satu lagi cikgu nak tanya lah. Kita dah dekat nak 31 Ogos ni kan. Okey, labu sayung tu berasal di mana? Dari negeri mana? Labu sayung. Famous ni labu sayung ni. Negeri mana ni? Bagi cikgu satu negeri. Negeri Sembilan ke? Labu sayung ni berasal daripada negeri Sembilan ke? Tahu tak ke labu sayung ni? Tahu kan? Zalika kata dia tahu. Okey, labu sayung ni kalau kita tengok dia macam yang warna hitam tu. Warna hitam dia macam ada macam botol. Okey, lepas tu bukan botol jugalah, dia macam silinder macam silinder bahagian atas, lepas tu kembang dekat bahagian lebar di bahagian bawah. Okey, jadi kalau kita tengok labu sayung ni kebanyakannya bila dia nak buat, bila dia dah bentuk, kemudian dipanaskan dalam sekam padi. Okey, jadi itu yang suhu dia mampu untuk tahan suhu yang, sebab apa, seramik ni dia mampu tahan untuk suhu yang sangat tinggi. Okey, jadi itu adalah maksud seramik. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok contoh tanah liat yang membuat seramik ialah kaolin. Okey, Kaoilin. Okey, jadi ni kalau kita tengok, kalau tanah liat ni biasanya dia berwarna putih dan terdiri daripada aluminium silikat terhidrat. Okey, nampak tu ada aluminium.
Jadi aluminium ni adalah sejenis logam. Okey, kemudian satu lagi ialah tanah liat merah. Okey, nampak? Bila kita nampak je tanah liat warna merah, kita tahu okey merah ni sebenarnya kebanyakan dia adalah daripada hasil warna logam besi atau kita panggil dia ferrum 2. Okey, ferrum 2 oksida. Okey, sebagai benda asing yang menghasilkan warna merah. Okey, tanah liat merah ni biasanya dia buat apa ni? Tanah liat merah ni biasa dia buat apa tu? Boleh respon kat cikgu? Tanah liat merah ni dia buat apa? Banyak kat mana ni tanah liat ni? Merah ni. Jadi kalau kita tengok dekat negeri Johor Johor. Kalau tak silap cikgu, area-area Kulai tu lah. Kulai tu banyak apa kilang-kilang yang buat batu bata berwarna merah. Okey, itu adalah daripada tanah liat merah. Okey, kita tengok pembuatan seramik. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dalam pembuatan seramik, tanah liat yang dipanaskan pada suhu yang tinggi mengalami tindak balas sebelum mengeras dan membentuk seramik. Okey, jadi mula dibentukkan dululah. Okey, dah bentuk kemudian baru dipanaskan. Okey, jadi siri tindak balas dalam pembuatan seramik tidak berbalik. Okey, kalau tidak berbalik ni kita panggil dia perubahan fizik ke atau perubahan kimia? Okey, kalau tidak berbalik ni perubahan fizik ke perubahan kimia? Okey, jadi dia lebih macam kepada sifat perubahan kimia. Okey, jadi seramik tidak dapat dileburkan atau tidak dapat dibentuk semula. Okey, jadi mula tadi dia boleh dibentuk. Tetapi bila kita dah panaskan, okey, sifat dia telah berubah. Okey, jadi secara fizikal. Okey, jadi itu adalah antara contoh pembuatan seramik. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey, sekarang kalau kita nak beza tu, tak jelas tak macam mana kita nak bezakan antara kaca dengan seramik? Okey, jadi bahan asal dia kebanyakan semuanya adalah silikon. Okey, silika. Okey, itu antara contoh lah. Okey. Okey, boleh? Faham? Seramik. Okey, ingat je seramik ada 2 jenis yang kita belajar. Okey, kemudian kaca ada berapa? Ada berapa jenis kaca? Ada berapa jenis kaca yang kita kena ingat? 4 ke 5? 4. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita tengok ciri umum seramik. Okey, yang pertama legap. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil opaque. Okey, opaque ni kalau kita tengok, okey, legap. Okey, jadi cikgu dah kata tadi, kalau sesuatu objek itu legap, makna cahaya tidak boleh menembusi. Okey, manusia legap atau tidak? Legap ke lutsina? Manusia. Okey, legap. Okey, bagus. Okey. Jadi kalau legap, okey, bayang-bayang mudah terbentuk. Okey, kemudian kalau kita tengok objek lutsina, okey, objek lutsina, okey, terdapat sedikit bayang-bayang. Okey, kalau objek itu telus, makna tiada bayang-bayang terhasil. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri kalau kita nak bandingkan antara legap, lutsina dan juga objek telus. Okey, jadi saya harap kamu faham Jadi kita punya seramik adalah di bawah opaque atau legap. Okey, kemudian yang kedua, kuat dan keras tetapi rapuh. Okey, kalau kita tengok kita punya tembikar kan, tembikar kita tu. Okey, kita nak pecahkan macam susah. Tapi bila dia terjatuh, dia mudah brittle, rapuh.
pecah dan sebagainya. Okey, itu antara sifat-sifat yang ada pada seramik. Okey, ini adalah graf. Okey, kalau kita tengok kat sini, graf ni, kalau keadaan produk tu dia punya stres lah, mana daya yang kena pada seramik tu semakin tinggi, jadi proses bahan tu menjadi rapuh juga akan lebih cepat. Okey, tapi dia tak pecah dengan, tak rapuh dengan mudah. Ada sampai tahap yang tertentu. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, takat lebur yang sangat tinggi. Okey, jadi kita tengok kat situlah seramik dengan aluminium ni. Okey, kalau seramik ni, okey, dia sebabkan tahan haba yang sangat kuat, okey, dia kurang terjejas. Aluminium ni tahan haba juga, tapi pada sampai satu tahap dia akan mula melebur. Okey, tahan haba, penebat haba yang baik, konduktor haba yang lemah, okey, penebat elektrik yang baik, okey, lengai secara kimia, okey, lambat, okey. Okey, kemudian tidak mengakis dan tidak berkarat, okey, berongga tetapi boleh dijadikan tidak telap kepada cecair dengan cara menggilapnya. Okey, jadi ini adalah antara contoh-contoh bagi seramik. Okey, kita tengok lagi tambahan sifat-sifat seramik tadi. Tak ada pula. Fine ceramics are harder than metals. Here we try to drill a hole in a fine ceramic material and in stainless steel. You can see that a hole was drilled in the stainless steel, but it is not possible to drill a hole in the fine ceramic. In fact, the drill bit is worn down and adhered onto the surface of the fine ceramic material. Drill yang boleh because fine ceramics are extremely hard, they are ideal materials for cutting tools used in the machining of metals. Okay, they are also used in various other applications, including bearing components, wristwatch bands, decorative materials, and kitchenware. Ni bagi yang lambat masuk tadi, ni adalah video permulaan tadi. Okay, kita tengok sifat yang seterusnya. Fine ceramics are highly resistant to sudden changes in temperature. Here, glass and a fine ceramic called silicon nitride are heated to 600 degrees Celsius. Okay, these heated materials are then placed in cool water. Beza antara seramik dengan glass is unable to withstand this sudden change in temperature and thus it cracks. However, there is no change in the fine ceramic material. Okay, itu sebabnya kalau kaca ni dia terlampau panas, fine ceramics that can resist thermal shock have valuable applications, such as tubes that protect the thermometer and heater during the processing of high-temperature molten aluminum. Okey. Okey, setakat ni faham tentang kekerasan dan juga haba. Okey, perbandingan antara seramik dengan kaca, seramik dengan alloy. Boleh? Bila tengok video tu boleh faham tak? Cikgu rasa bahasa Inggeris dia pun bahasa Inggeris yang sangat mudah kita faham. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya tak dengan video ni? Okey, saya rasa mudah, tak ada masalah sangat. Topik ni sebenarnya mudah je, tak ada masalah sangat. Okey, kita tengok video yang seterusnya. Fine ceramic materials possess extreme hardness and thus resist scratching and abrasion. Here we use a metal file to scratch the surface of a plate made from a transparent fine ceramic called sapphire, and the surface of the plate made of regular glass. You can see that the surface of the glass has been scratched, but there is no such damage to the fine ceramic. Okay. Perasan tak kita punya seramik tadi selalu kita jumpa kat mana tu? Dekat jam tangan kita kan? Betul? Betul atau tidak?
Okey, jadi itu antara ciri-ciri yang ada pada seramik tu. Jadi maknanya dia boleh bertahan lama. Okey, tapi kalau ada daya dia cakap tadi, walaupun macam mana pun dia akan mudah rapuh, pecah. Okey, pada tahap yang tertentu. Okey, cikgu teruskan. This characteristic Okey, is kita tengok valuable where seramik. transparency is necessary, as in a wristwatch lens. Okey. Because the surface can resist scratching, the material offers lasting clarity, Scratch function, and untuk aesthetics. elakkan calar. Including the window on barcode scanners at supermarkets, this material is also used in various applications. Okey, barcode scanner. Okey, barcode scanner, tahu tu barcode scanner? Tahu tak yang katakan kalau macam dekat pasar raya tu ada satu cermin tu. Cermin tu diperbuat daripada seramik. Okey, jadi maknanya kalau katakan dia lalu je dia akan scan. Tu antara contoh lah. Okey, jadi kenapa digunakan? Sebab dia untuk mengelakkan kesan calar. Okey, dia tak pakai kaca sebab apa? Kaca mudah bercalar. Okey, itu adalah yang seterusnya. Kita tengok video yang seterusnya. Fine ceramics are highly resistant to chemicals such as acids and alkalis. In this test, aluminum and the fine ceramic silicon carbide are placed in hydrochloric acid that has been heated to 90 degrees Celsius. When placed in the chemical, Okey, yang gambar raja ni aluminium, direndamkan dalam asid. Okey, ini sebenarnya tindak balas apa ni? Gas apa agak-agak dibebaskan ni? Aluminium dengan asid ni, gas apa agaknya dibebaskan? Okey, cikgu bagi clue dia. Gas ni bila kita gunakan kayu uji menyala, dia akan bunyi pop. Okey, agak gas apa ni? Boleh respon kat cikgu. Gas apa tu? Logam tu. Logam tu tengok nampak dia bubbling, banyak sangat buih dihasilkan tu. Gas apa sebenarnya dibebaskan tu? Boleh respon kat cikgu? Gas karbon. Karbon tak ada gas Syami. Dia mesti bergabung dengan oksigen. Okey, betul. Jadi jawapan dia ialah hidrogen. Lepas ni Syazmi, jawab je gas apa tapi titik. Jangan gunakan tanda soal kat cikgu, lepas tu cikgu jawab balik. Okey, boleh Okey, jadi kalau kita di tingkatan 4 ni ada berapa gas yang kita kena ingat? Gas yang utama, yang simple. Okey, gas apa tu? Yang pertama tadi, hidrogen. Okey, yang kedua tadi, bukan yang tadilah yang kamu belajar dulu. Oksigen. Okey, lepas tu gas karbon dioksida. Okey, boleh cikgu test tak? Okey, karbon dioksida ni ujian dia ujian apa ya? Kita gunakan ujian apa kita nak tahu bahawa itu adalah gas karbon dioksida? Apa ujian dia? Yang ni mesti kena ada dekat hujung jari kamu. Gas oksigen tu apa ujian dia? Hidrogen apa ujian dia? Okey, gas karbon dioksida apa ujian dia? Okey, cikgu nak tanya yang gas karbon dioksida tadi. Ujian dia ujian apa kita nak tahu bahawa itu adalah gas karbon dioksida? Okey, apa dia? Apa ujian dia? Okey, ada buku catatan tak tu? Kamu ada buku catatan tak? Okey. Okey, tadi cikgu dah terangkan tadi. Okey, yang ingat tadi. Kalau kayu uji menyala, ujian dia ialah gas hidrogen. Itu sebab dia akan menghasilkan bunyi pop. Okey, boleh? Faham? Catat cikgu minta catat. Sebab cikgu tak nak ulang banyak-banyak kali. Sebab benda ni sebenarnya telah diajar masa di menengah rendah. Okey, kemudian yang kedua. Gas oksigen. Uji kaji dia mesti kayu uji berbara. Bukan menyala, berbara. Okey, pemerhatian dia, kayu uji berbara itu menyala. Okey, faham? Setakat ni boleh ikut? Okey, ujian yang keberapa tu? Ujian yang keberapa tu? Okey, yang kedua. Okey, yang terakhir sekali.
ialah gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida ni kalau kita nak uji dia mesti ujikan dengan apa? Air kapur. Betul Syami. Okey, apa pemerhatian dia Syami? Air kapur tu. Apa pemerhatian dia? Apa yang kita akan dapat? Okey, ingat bila cikgu sebut pemerhatian, ingat dia mesti menggunakan mata, telinga, bau. Okey, ada satu test tu dia akan ada juga rasa, sentuhan. Okey, itu semua adalah yang apa yang ada dekat deria itu semuanya adalah pemerhatian. Okey. Air kapur jadi keruh. Okey, sebelum keruh dia jadi apa sebenarnya Syami? Air kapur kita ni. Okey, jadi cikgu nak lepas ni kamu tolong betulkan Kamu dah naik tingkatan 4. Okey. Air kapur berubah daripada jernih ke keruh. Okey, itu menandakan kehadiran apa tu? Gas karbon dioksida. Okey, faham tak ni? So, tolong ingat sampai kamu ambil SPM. Okey, kenapa cikgu kata penting? Okey, macam contoh nanti gas karbon dioksida ni kamu akan jumpa sekali lagi dalam proses fermentasi, penapaian. Okey, macam contoh dia. Nanti kalau dia mesti akan tanya apa ujian bagi gas karbon dioksida. Okey, itu antara contoh yang kamu kena ingat. Fine ceramic. Okay, video yang last. Fine ceramics have high rigidity, meaning that they are not easily deformed. Here, 3 plates of different materials of the same thickness and size are fixed at one end, while a weight is placed at the other end. You can see that the acrylic resin bends greatly under the weight of just 50. Okay, apa maksud rigidity tu? Apa maksud dia? Okay, bagus. Kelenturan. Okay, kelenturan. Okay, jadi kita tengok. Okay, acrylic resin ni lebih baik lah. Okay, tapi kalau kita tengok antara ceramik dengan juga aluminium. Okay, aluminium ni lebih kelenturannya berbanding dengan ceramik. Okay. 50 grams. Aluminum can bear 10 times that weight, 500 grams, although it bends visibly. In contrast, there is hardly any bending of the fine ceramic plate. Okay. Next, we applied a force of 1,500 kilograms to equally sized rods of stainless steel and the fine ceramic material silicon nitride. The stainless steel rod has bent, but there is no change in the fine ceramic. Okay, tengok nampak kekuatan ceramik. The high rigidity of fine ceramics is put to use in XY stages, which perform high precision measuring and processing at the micron level. Fine ceramics' characteristic high rigidity is also used in many other applications, including vacuum chucks and conveyor components for semiconductor manufacturing equipment. Okay. Okay, kalau kita tengok tadi sifat dia, okay, kalau kita tengok sifat-sifat yang ada pada ceramik ni, okay, macam-macam sifat. Okay, jadi dengan ada sifat-sifat yang tertentu tu, dia akan mencipta produk-produk yang tertentu. Macam contoh tadi, dia ada bincangkan tentang cermin muka jam tadi. Okay, cermin jam tu sendiri adalah diperbuat daripada ceramik. Okay, jadi untuk elakkan proses apa kalau dia letakkan ceramik pada muka jam tu? Okey, yang pertama ialah untuk elakkan proses muka jam tu akan jadi apa? Calar dan sebagainya. Okey, jadi kamu kena ingat kat situ Okey, jadi fungsi setiap satu ceramik tu akan menentukan produk yang dihasilkan. Okey. Fine ceramics. Okey, kita tengok kegunaan ceramik. Okey, yang pertama kalau kita tengok ciri ceramik, okey, kuat dan keras. Okey, biasanya yang ini kita akan gunakan sebagai bahan binaan. Okey, contoh jubin, bata dan juga konkrit. Okey, kalau yang kedua, kalau katakan fungsi dia atau ciri dia ialah senang diacukan atau dikilatkan. Okey, jadi kegunaan ceramik yang kita akan fokuskan ialah barang perhiasan dan alatan rumah. Okey, contoh kalau kita tengok
pasu, porselin, okey, sinki, tap mandi, okey, itu semuanya adalah di bawah sifat atau ciri utama iaitu senang diacukan dan dikilatkan. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya ialah lengai secara kimia dan tidak mengakis. Okey, mana lengai ni tiada tindak balas lah. Okey, contoh dia ialah alatan dapur, okey, periuk, pinggan, mangkuk dan juga sudu. Okey, ciri yang ada seterusnya pada seramik iaitu takat lebur tinggi dan penebat haba. Okey, jadi kat sini kita tahulah kegunaan seramik dia sudah tentulah kalau dah penebat haba dia adalah penebat haba. Okey, contoh objek, okey, bahagian dalam relau dan juga bahagian enjin. Okey, itu adalah penebat haba. Okey, penebat elektrik, okey, penebat dalam peralatan elektrik. Okey, contoh palang pencucuh. Kat mana kita boleh jumpa palang pencucuh ni? Dekat motor ada palang pencucuh tak? Kita panggil apa palang pencucuh ni dalam bahasa Inggeris? Yang lelaki, cepat. Kita panggil apa tu? Palang pencucuh tu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Starter? Salah tu. Bukan apa ni, Syazmi. Okey, apa dia? Okey. Okey, kat mana kita boleh jumpa palang pencucuh ni? Orang naik motor ada tak palang pencucuh? Ada ke tak ada? Ramai tak tahu ni, dia tahu naik motor je. Okey, orang perempuan tahu tak apa ni palang pencucuh? Kat mana jumpa ni? Tak. Cepat, baik mengaku. Okey. Okey, dekat kereta ada. Okey, palang pencucuh. Okey, dekat motor pun ada. Okey, tujuan utama dia ialah untuk menghasilkan percikan api. Okey, berlakunya pembakaran petrol atau diesel tak? Diesel dia percik. Okey, petrol Jadi dia akan hasilkan letupan dan menolak piston tu terus ke bawah. Okey, faham ni? Okey, dia ada dekat enjin kereta. Motor, lori dan sebagainya. Okey, faham dah ni? Tu palang pencucuh. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, lengai kuat dan juga keras. Okey, jadi bahan-bahan yang kita gunakan ni ialah perkakas pergigian dan juga perubatan. Okey, jadi dalam kes ni biasanya kita akan gunakan untuk membuat gigi palsu. Okey, jadi sifat dia apa? Cuba bayangkan kalau gigi palsu tu tidak lengai. Okey, lengai bagus. Tapi kalau tidak lengai, apa akan berlaku pada gigi palsu tu? Ada tindak balas tak? Mulut kita penuh dengan apa sebenarnya? Enzim apa? Kamu dah belajar masa tingkatan, cikgu ingat 2 kot. Enzim apa yang penuh dalam mulut kita ni? Dia bersifat apa? Pelerai. Pelerai, enzim pelerai. Okey. Tak berapa tepat lah Syazmi. Okey, betul, dia akan uraikan. Okey, pelerai. Tapi enzim apa tu dalam mulut kita tu? Bermula dengan huruf A. Enzim apa? Ileo. Okey, betul. Tapi nama enzim dalam mulut tu kita panggil apa? Enzim ileo ni tak dapat markah ni. Okey. Belakang dia ada E. A depan, belakang dia E. Okey, pernah dengar tak enzim amylase? Bagus. Amylase. Dia bersifat asid kan? Jadi kalau bayangkan kalau sifat asid
mulut kita sendiri tu, kalau kita orang tua tu, kalau kata orang tua yang tak ada gigi, pakai gigi palsu, apa kan berlaku? Larut lah, betul? Setuju? Setuju atau tidak? Okey, jadi tak adalah lagi gigi palsu tu. Asyik masuk gigi palsu, lepas tu gigi palsu tu habis bertindak balas. Orang tu esok pagi tinggal dia punya gusi je. Tak boleh lah. Okey, jadi dia mesti lengai. Ingat je, lengai ialah dia tidak bertindak balas. Faham tak ni? Lengai ni perkataan baru jumpa tahun ni ke tahun-tahun yang lepas? Boleh respon kat cikgu atau subjek yang lepas-lepas lah masa kamu di menengah rendah. Okey, tahun ni. Okey, jadi take note masuk lengai tu. Ni yang cikgu risau ni yang tak masuk kelas ni. Esok tak tahu apa dia faham tentang lengai. Okey, kuat dan keras. Okey, perkakar pergigian dan perubatan. Okey, gigi palsu, tulang palsu. Okey, pasu bunga. Okey, jadi nampak ni. Ciri-ciri seramik menentukan produk yang dihasilkan. Okey, faham ni? Okey. Aplikasi kaca dan seramik. Okey, kita tengok yang pertama. Okey. Okey, bahan inovatif yang direka bentuk daripada kaca. Okey, kaca. Okey, yang pertama gentian optik kaca. Kaca mengkonduksi. Okey. Kaca fotokomik. Okey, kaca pintar. Okey, seperti kaca elektrokromik dan juga kaca persendirian. Okey, itu adalah kaca. Okey, kemudian seramik. Okey, bioseramik, seramik kaca, superkonduktor seramik. Okey, seperti apa tu? YBCO. Okey, apa kelebihan alloy superkonduktor? Cikgu pernah cakap dulu. Apa maksud kelebihan alloy superkonduktor? Ingat tak lagi? Apa kelebihan alloy superkonduktor? Okey, dia capai suhu yang tertentu. Dulu kan? Tertentu, okey, mungkin katakan 70 darjah Celsius ke, 80 ke, 90 suhu yang tertentu. Okey, selagi tak capai suhu 80 atau 70, maknanya tidak ada pembebasan haba. Jadi bila dia capai suhu 70 baru dia bebaskan haba. Tapi ingat lagi graf yang cikgu kata graf yang popular ni, Hackey punya. Ingat tak lagi? Minggu lepas yang kepala botak tu cikgu tak ingat, cikgu tak silap cikgu kan. Hackey kan? Ingat tak lagi? Graf yang popular untuk alloy. Okey, jadi maknanya dia mendatar, lepas tu dia tegak, lepas tu dia akan berlakunya lengkungan. Okey, itu adalah alloy superkonduktor. Okey, jadi itu sebabnya bila kita dapat je bahan-bahan tu banyak dalam kita punya komponen elektronik, maknanya kehilangan tenaga elektrik tu dapat dikurangkan. Jadi kita nak elakkanlah perubahan-perubahan tenaga yang ada pada elektrik tu. Daripada elektrik menjadi haba, kita nak elektrik, kita hantar elektrik menyalakan TV elektrik. Mana 100% kita guna, menyalakan dia 100% juga. Kita tak naklah kita gunakan elektrik tu 140%, hanya 40% tu dibebaskan sebagai haba. Jadi apa yang akan berlaku kat situ? Elektrik kita bayar bil adalah sangat tinggi. Okey, jadi itu adalah bahan inovatif yang dihasilkan oleh kaca dan seramik. Okey, tapi yang paling pentingnya kalau kita tengok kat sini, bila kita ada kaca dan seramik, okey, sebenarnya dia ke arah satu teknologi yang kita panggil sebagai green technology atau teknologi hijau. Okey, faham tak ni? Okey, ada apa-apa nak tanya tentang ni? Okey, jadi bahan inovatif yang dihasilkan oleh kaca dan seramik ni sebenarnya dia lebih kepada konsep teknologi hijau. Okey, itu adalah antara contoh. Okey, jadi saya nak kamu salin penilaian. Okey, kalau dah siap, cakap dengan cikgu. Dah. Ini simple je, jangan risau. Ini banyak fakta sebenarnya. Okey, hari ni kita dah belajar alloy, kita dah belajar seramik. Okey, seramik kat situ ada kaca dan seramik. Okey, lepas tu kita akan belajar satu lagi, ada satu bahan yang baru juga dalam kimia industri tu. Tapi sebenarnya benda tu bukanlah baru sangat. Benda tu benda yang lama yang kita kenali sebagai polimer. Okey.
Okey, ada apa-apa nak tanya topik ni? Okey, dah salin soalan. Jangan lupa soalan ni semua cikgu nak tengok. Okey. Okey, jadi yang satu lagi cikgu minta siapa yang belum daftar kehadiran tolong daftar. Okey, tak dapat masuk kelas GM pun cikgu tak ada masalah sangat. Tapi yang penting kamu pergi tengok video-video yang telah kita rakamkan dan ada dalam YouTube. Okey. Okey. Okey, dah siap Salin? Okey, ramai dah siap. Yang lain-lain ni? Adila dah siap. Okey, Nurin. Lagi? Adi dah siap, Adi? Adi dah siap? Okey, yang lain? Yang lain? Okey, Nazrul, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini. Okey, soalan ni kalau kita tengok. Yang ni sebenarnya lebih banyak kepada fakta dan penerangan, pengetahuan. Okey, jadi cikgu minta tolong Okey, minta tolong. Okey, tolong tengok. Dia banyak fakta dengan penerangan ni kamu kena fahamkanlah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya dengan cikgu? Okey, mohon siapa yang tak masuk kelas teknik tu, okey tak apa, kamu boleh tengok dalam YouTube. Nanti cikgu akan ulang sekali lagi untuk tingkatan 4. Okey, untuk teknik. Sebab saya takut kalau kamu tak masuk, nanti kita tak lama lagi nak exam, kamu tak tahu macam mana nak jawab dengan betul. Okey, saya tak nak kelas saya nak semua orang mesti tahu. Mesti di hujung jari teknik tu. Okey? Kita mulakan daripada sekarang. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada tak? Ada yang muskil? Okey, ramai yang tak ada. Okey, satu lagi sebagaimana yang cikgu dah pesan pada Hadi tu, siapa yang yang dah buat mali kacang hijau tu, okey, cikgu tak payah respon. Yang belum buat tolong respon kat cikgu. Jujurlah cikgu nak tengok. Tak apa, cikgu tak ada marah pun. Berapa orang yang belum buat lagi amali kacang hijau tu? Tak apa, cikgu tak ada ambil tak apa ni. Jadi saya nak kamu buat Okey, cikgu nak tengok daripada kelas cikgu tadi ada 12 orang ni dah yang terkeluar dah ni. Okey, berapa orang yang belum buat lagi? Semua dah buat? Semua dah buat ke? Semua dah buat? Ya ke belum? Yang dah buat tak payahlah. Yang cikgu dah tahu tadi. Ada 4 orang tadi yang cikgu dah tanya. Okey, Dayat dah. Okey, cikgu tahu. Tolong pastikan ada gambar-gambar tu sebagai bahan bukti. Yang lain? Yang lain dah buat ke belum? Cikgu nak tanya, susah ke senang nak buat amali kacang hijau ni? Susah ke senang? Kan dia kacang kan? Kacang ni orang kata selalu senang. Okey? Okey, jadi kalau tak ada apa, kita berhenti di sini. Okey, saya minta tolong. Kalau kamu tak faham, kamu boleh PM cikgu. Tak ada masalah. Okey, jadi kita berhenti di sini. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih semua.